Boleh nampak tak? Nampak. Nampak ya? Boleh. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kif halukum kullukum? Comel sangat. Comel sangat. Okey, insyaAllah. InsyaAllah. Okay lah, kita tunggu seorang lagi. Haji Bagat masuk dah. Wow. Ni dari buku mana ni? Ini daripada Mu'jam Qawaid. Alah, kita tak ada buku tu. Tak ada, tak apa. Ini saya buka, saya nak testing je ni sebenarnya ni. Okey. So saya nak tengok macam mana dia punya dia punya interaction dia. Lepas tu kita bila saya buka notes, sama ada orang nampak ke tak tulisan pasal mana kan. Jadi kita akan improvise lah dari time ke time. Okey. Sebab tadi saya baru study features ni dengan web. So web yang ajar all these things lah. Macam mana nak nak connect dengan komputer. Cikgu tu. Cikgu. Itu C4 IT. Okay. FM. Assalamualaikum Tuan Haji Mazir. Tak dengar kot. Tulisan boleh besarkan kan? Boleh. Kita boleh zoom. Okeylah, okey. Ni. Saya comel sangat kan, tak nampak. Kecil sikit. Ni saya saja buka ni nak tengok dia punya clear tak clear kan. Okay, tapi kita mungkin pakai cuma boleh zoom lagi. Boleh, ni boleh zoom. Assalamualaikum. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dengar suara saya. Baru dengar. Tadi dia apa tu? Dia baru connect tu. Okey. Apa khabar Tuan Haji Mazir? Alhamdulillah, sihat. Baik, alhamdulillah. Lama tak jumpa. Ya, betul tu. Semua lama tak jumpa. Dah 3 bulan aku. 3 bulan. Dah 3 bulan dah. Pingsan macam ni.
saya punya kelas pun semua online. Semua online. Exam baru ni Allah. pun online. Allah. Semua Tak online tahu macam mana. Because saya buat baru ni kita orang ada final exam. Memang buat online. Itu final exam tu apa? Saya ambil pengajar Islam. Oh, dekat mana? UM? Kan, saya ambil swasta dekat Taman Tun. Oh, okey. Okey. InsyaAllah. Kita boleh start lagi 5 minit lah Alright. Saya nak set up sikit lagi. Hajah Fatimah tak join malam ni? Tak Hajah ada Fatimah. nampaknya. Okay. Yang lain mula ada. Semua nampak Okay. Zoom ni dia sebenarnya 40 minutes je sebenarnya. Ya. Jadi kalau katakanlah terlebih nanti saya kena keluar, saya kena create yang baru punya. Nanti saya akan invite lain lagi lah. Okay. Kalau saya start tak apa lah. Ni hanya boleh start. Testing ni. Okay. Okay, salam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah, Bukir. Alhamdulillah, sihat. Okay. Jadi, saya pun lama dah. Gugup juga lama tak bercakap. jadi malu sikit. Okay. Okay, sebenarnya saya ini orang kata apa, small effort lah sebenarnya. Saya cuba nak buat. Saya nak orang kata apa, macam sebab saya lebih suka suasana macam kelas lah. Suasana discussion, orang kata apa, two-way communication kan. So sebenarnya saya tak nak ramai pun. Saya nak dalam paling ramai pun 5-6 orang okey lah kot saya rasa. Jadi supaya kita semua boleh bertanya lah. Okay. Jadi macam live ni one way communication kan. So orang cakap maknanya tak ada apa-apa respon. Kalau nak respon pun di komen pun kadang-kadang tu yang bila kita bercakap tu kita tak perasan komen tu. Kita lebih fokus takut pada lambat jawab. Takut terlambat jawab. Lagi satu dia lagging. Kadang-kadang tu bila kita komen kat bawah tu dia punya orang kata apa, dia punya lagging dia tu lebih kurang 10 saat. Saya pernah kira sekali. So kadang-kadang tu kita tengah cakap, kita dah hantar lama dah. Lepas tu orang tu baru baca kan. Jadi itu antara yang saya kurang sikit lah kalau nak live ni. Lagi satu nak live ni semua orang tengok kan. Kadang-kadang kita nak bincang yang spesifik topik. So saya cuba nak guna Zoom lah. Jadi kita tengok macam mana Zoom ni. Sebab Zoom ni kelebihan dia, kita boleh share screen. Lepas tu dalam masa yang sama, saya boleh buka nota-nota PDF tu dan boleh tulis, boleh tunjuk. Jadi tuan-tuan boleh tengok. Macam sekarang ni kalau saya nak conteng pun, saya boleh conteng. So it's clear lah. Dan dalam masa yang sama, saya boleh apa tu? Buka kitab terus. Sorry. Share. Stop share. Screen. Macam saya buat tadi tu lah. Jadi kadang-kadang tu kita sekarang ni kita banyak kitab PDF digital. So kitab PDF ni senang lah nak bagi. Cuma mungkin saya pun kadang-kadang tak suka juga pakai PDF ni. Sebab bila pakai PDF ni dia apa kata pun tak puas baca dia. Kita nak buat nota tak boleh kan. So sebab tu saya pakai pensel ni. Jadi pensel ni
saya boleh conteng dia. Saya boleh conteng dia. Macam ni kan. Saya boleh kita lambat sikit. Jadi kita boleh maksudnya saya boleh point dia lah. Dia tak adalah. So kita boleh lah at least dalam 50% tu suasana dalam classroom tu ada lah. So cara saya nak buat adalah saya akan buka apa-apa topik. Okay, tapi topik-topik yang kita belajar lah. Kemudian saya akan syarahkan dalam 20 minit, saya akan kongsikan. Kemudian kita buka soalan. Soalan mungkin setiap seorang boleh tanyalah, tapi kita terhadkan dalam kalau boleh 40 minit je lah. Kita tengok, saya pun tak tahu nak cakap sama ada kejap ke ataupun lama kan. Kemungkinan boleh jadi lama kalau topik tu ramai bertanya kan. Jadi malam ni saya nak cuba dulu dengan satu topik iaitu illah, iaitu istisna. Jadi kita cuba dululah. Okey. Jadi apa yang saya nak buat adalah saya akan record the screen. So macam sekarang ni saya tengah record ni. So lepas habis pembelajaran ni saya akan upload kat YouTube. So tuan-tuan boleh tengok balik lah daripada YouTube tu. Dia punya apa yang kita dah belajar. Jadi habis je kelas saya upload YouTube. Habis je saya upload YouTube. So itulah insyaAllah lah. Okay. Terima kasih Ustaz. Lepas itu saya akan masa setiap kalau saya bercakap kita boleh siapa yang bercakap kita akan mute dulu. Siapa yang bercakap yang lain akan mute dulu. Jadi lepas habis bercakap baru kita unmute balik. Sebab kadang-kadang tu bila sekali cakap dia jadi pening dengar kan. Bising nanti kadang. Kadang-kadang bising kan. So macam kalau macam Puan Hafizah cakap, saya akan mute jugalah. Sebab nanti dia akan jadi macam kacau dia punya tu, orang lain tak dengar kan. Tahu. Okey, Especially insya-Allah. bila duduk kat rumah kan macam-macam bunyi ada. Macam-macam bunyi ada. So dia kadang-kadang tu dia takut mengganggu yang lain lah kan, tak apa-apa dengar soalan. Okey. Betul. Okey. Okey, sekarang ni saya cuba dulu buka satu topik iaitu al-istifna. Okey. Jadi siapa ada 4 orang 1, 2, 3, 4. Tuan Yusof ada Ada Tuan Ustaz. Okey. Ambil attendance kan? Tak. Saya nak tahu berapa orang. Okey, insya-Allah. Saya tahulah boleh nampak apa. Sebab Tuan Yusof tak nampak video dia. Saya tak on Ustaz. Tak on. Okey. Baik. Tak on. Okey. Alright. Okey. Jadi sekarang ni, hari ni saya nak bincang berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Saya akan mulakan dengan satu topik iaitu dia panggil al-istisna. Okey. Al-istisna. Okey. Bila kita cerita pasal al-istisna ni kadang-kadang kita dalam kepala kita akan fikir illa sahaja. Illa sahaja. So selain daripada illa, dia ada banyak lagi. Alamak. Kejap Okey. Terpadam pula. Allah. Minta maaf Saya baru nak cuba-cuba ni. Kejap Minta maaf tuan-tuan. Tak apa. Allah.
204. Wah, ni setting dia ni. Saya kena cek setting dia balik. Allahu Akbar. Okey, tak apalah. Okey, tak apa. Saya cuba pakai ni je lah. Okey. Okey, jadi dalam al-istisna ni kita ada okey, kita bukan sahaja kita ada illa, bukan sahaja kita ada illa, kita ada akhawatu illa ataupun dia punya adik-beradik ni lah, macam ghair, okey, siwa, khala, ada, hasya, la siyama, baida, laisa, la yakuna. Okey. Maksud dia bukan semuanya sama maksud dia. Kalau kita kata walaupun dia al-istisna, di bawah kategori al-istisna ataupun kita kata pengecualian, tapi kita tak boleh kata maksud dia semua sama. Okey, contoh dia macam la siyama. La siyama ni maksudnya lebih-lebih lagi. Kalau illa, dia kita boleh kata dia sama maksud dengan ghair, siwa, macam di atas ni kan. Ghair, siwa, khala, ada, dia sama maksud. Tapi bila kita kata macam la siyama ni, maksud dia kita kata lebih-lebih lagi. Itu dia punya definisi dia lah. Okey, tapi yang saya nak cerita hari ni bukan kata apa, bukan bab ni. Saya tak nak syarahkan yang lain ni. Kita nak pergi kepada satu bab yang mana adakah semua keadaan al-istifna ni mesti dalam keadaan mansub. Boleh dengar tuan-tuan? Ya Ustaz, dengar. Alhamdulillah. Dengar. Okey. Adakah semua ayat di dalam ayat yang selepas isim yang selepas al-istisna ni mesti mansub? Tuan Haji rasa mansub boleh jadi marfu' ke ataupun sentiasa mansub? Okey. Jadi dalam tuan-tuan ada tak mu'jam qawaid? Ada. Dulu Ustaz bagi tu. Dulu Ustaz bagi ya? Ustaz sendiri bagi dekat kita. Okey. Saya ada Tapi bagi tak kat apa. kawan pun. Bagi. Okey, tapi tak apa. Saya tak nak peninkan keadaan dengan mu'jam qawaid tu sebab mu'jam qawaid tu dia agak detail sikit sebenarnya. Ya, betul. Betul kan? Okey, jadi sekarang ni apa yang saya nak buat, saya akan ringkaskan dia sebenarnya daripada mu'jam qawaid ni. Okey. Jadi saya akan buat orang kata apa ringkasan daripada apa yang mu'jam qawaid ni kan. Dan juga kalau tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan kenal kot Ustaz Mahdi Mas'ud kan? Kenal. Kenal kan? Okey, Ustaz Mahdi Mas'ud dia ajar very good in this chapter. Dia menerangkan dengan terperinci, video dia 2015. Dia cerita dengan terperinci al-istisna ni macam mana hukum dia. Dia ada 3 keadaan dan apakah setiap keadaan tu. Dan 3-3 keadaan tu ada contoh di dalam Al-Quran. Tapi saya tak akan bagi dulu contoh dia. Nanti kita akan tengok dia punya kejap Tuan Haji. Ya, ada apa? Okey. Tu, Mami. Minta maaf Tuan Haji. Tak apa. Okey Ustaz. Okey. Amin. Okey. Jadi dalam video tu, kuliah tu, Ustaz Mahdi dia ada ceritakan pada 3 keadaan macam mana istisna ni boleh jadi. Jadi pada keadaan pertama kita akan kata dia keadaan marfu'.
kita dia secara asas dia secara orang kata apa, dia punya general dia akan keadaan mansub. Maksudnya selepas illa, okey, selepas illa, okey, isim yang selepas illa ni mesti mansub, wajib mansub. Ini keadaan pertama. Dia kata, orang kata apa, okey, wajib mansub. Okey. Pada keadaan kedua, okey, selepas illa, okey, selepas illa ni tadi isim. Selepas illa dia boleh jadi sama ada mansub ataupun marfu'. Ini keadaan kedua. Pada keadaan ketiga, okey, dia haram. Istilah yang dia pakai tu saya suka jugalah supaya kita ingat. Iaitu dia gunakan lepas illa dia haram mansub. Tiga keadaan. Tuan-tuan ada pernah baca ke bab ni? Belum, dia punya penerangan dia. Okey, saya bagi contoh satu Okey. 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 Saya bagi contoh keadaan pertama sekali. Keadaan pertama iaitu kita kata selepas illa wajib mansub. Selepas illa wajib mansub. Iaitu contoh dia kalau kita nak kata jaa, contoh saya bagi ayat, jaa at-tullabu illa Muhammadan. Okey. Telah datang semua pelajar tu ataupun pelajar-pelajar kecuali Muhammad. Dia dalam keadaan contoh ayat yang macam ni iaitu kita kata dia tak ada jumlah manfiah, dia tak ada ma kat depan dia. Dia wajib mansub belakang dia ni. Wajib mansub. So dia akan jadi ja'atul labu illa Muhammadan. Ja'atul labu illa Muhammadan. Okey. Ini keadaan pertama. Ini formula wajib dia lah. Selepas mansub, selepas illa dia wajib mansub. Okey. Untuk contoh yang kedua, untuk yang kedua tadi, apabila kita kata dia jawaz ataupun harus, iaitu contoh dia adalah sekejap okey. Hukum kedua ni harus ataupun kita kata jawaz lah. Iaitu dia boleh jadi marfu' ataupun dia boleh jadi mansub. Yang kedua, iaitu contoh ayat dia ma jaa at-tullabu maaf tuan-tuan, saya tulis pakai iPad ni jadi kekok sikit. Ma jaa at-tullabu illa Muhammadun. Tuan-tuan pernah jumpa tak ayat macam ni? Oh, depan dia ma Ustaz ya? Depan dia ma. Dia menidakkan lah. Dia menidakkan. Ya, betul. Ini kita panggil dia sebagai jumlah manfiyah. Manfiyah.
Kejap, saya tulis balik. Ini kita kata dia sebagai jumlah manfiyah. Apa maksud dia Ustaz? Manfiyah? Manfiyah ni nafi, jumlah nafi lah sebenarnya cerita. Alright. Dia menafikan. Kita bezakan jumlah nafi dengan nahi larangan lah. La ta'kul, la taqdab, la tahasadu. Kalau jumlah manfiyah ni adalah jumlah nafi. Tidak datang seorang pelajar kecuali Muhammad. Okey. Dalam keadaan macam ni, kita boleh kita kata dia adalah sebagai, kita boleh juga tulis dia sebagai Muhammadan. Contoh dia. Ma ja'a tullabu illa Muhammadan. That's why kita kata dia sebagai jawaz. Ataupun kita kata boleh sebagai, dua-dua Ustaz ya? Boleh dua-dua. Dia boleh jadi Muhammadun ataupun dia boleh jadi Muhammadan. Okey. Bab ni kita kadang-kadang kita, sebab kita terlalu generalizekan sangat. Kalau illa lepas tu mesti alamak, we have removed the 14 minute time. Oh okay, running out of time. Minta maaf boleh terus, tak payah stop. Zoom dia kata tak payah stop sebab dia bagi hadiah. Dia bagi hadiah masa PKP ni. Alhamdulillah. Oh, bagus kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. So tak perlu stop. Okey. Jadi dekat sini Ustaz Mahdi apa yang dia cakap, illa pada keadaan kat sini, dia ayat dia adalah ka'annaha ghair mawjudah. Boleh dengar tuan-tuan? Ka'annaha ghair mawjudah. Saya tulis ka'annaha ghair mawjudah. Apa maksud dia tuan-tuan? Maksud dia seolah-olah tak wujud ke Ustaz? Macam mana? Ya betul. Khalas. Naam. Sadaqta. Betul. Seakan-akan dia tak wujud. Ataupun kita kata dia macam mulgha. Mulgha ni dia tercancel out. Dia hilang, dia tak ada. Sebab kalau lawan dia sebenarnya adalah ja'a Muhammadun. Ini ada tafsiran panjang sebenarnya. Tapi yang itu saya suka tu sebab Ustaz Mahdi dia dah ringkaskan, iaitu cukup kalau satu isim dimulai dengan isim manfiyah bergabung dengan illa, isim selepas illa dia mesti akan mansub. Ataupun marfu'. Dia boleh jawaz, dia boleh antara dua-dua. Itu dia kata ka'annaha ghair mawjudah, seakan-akan dia tak wujud. Illa tu tak wujud, ataupun illa ni kita kata mulgha ataupun cancel out. Betul lah, dia dah cancel out sebab ada ma Ustaz kan? Betul, sebab ada ma. Betul. Itu kita kata dia sebagai jawaz. Maknanya dia seolah-olah menjelaskan tentang Muhammad datang lah Ustaz kan? Ya betul, Muhammad datang. Muhammad yang datang. Muhammad yang datang. Kemudian kita reversekan balik ayat asal dia adalah ma ja'atul labu illa Muhammadun. Itu ayat dia. Tapi kita reversekan balik, yang datang tu sebenarnya Muhammad. Jadi yang tak datang tu pelajar-pelajar lain. So sebenarnya kita boleh kata kalau kita nak reversekan balik ayat dia, ja'a Muhammadun, Muhammad yang datang. Tapi bila kita gabungkan dengan ma dengan illa, dia akan jadi ma ja'atul labu illa Muhammadun ataupun illa Muhammadan. So ini kita nak buat homework sikit. Kalau tuan-tuan ada masa lepas ni, saya habiskan sikit lagi ni, ada yang contoh ketiga. Kita cuba cari dalam Al-Quran. Contoh saya boleh bagi, wa ma arsalnaka illa rasulan. Ada juga ayat yang selepas illa tu dia jadi marfu'. Jadi kita nak kategori mana ni? Yang nombor 1 ke? Ataupun nombor 2 ke? Ataupun nombor 3? Okey. Antara dua tu Ustaz, peratus yang mana yang lebih kerap Ustaz?
Beratus mana yang lebih kerap? Sebab Oh, dua-dua itu soalan. boleh. Itu saya pun tak berani nak cakap, tapi kebanyakan dalam ayat Quran dua-dua ada. Alright. Dan kebanyakan kitab nahwu pun dua-dua ada. Muhammadun ada, Muhammadan pun ada. Sebab tu ramai bila study al-istisna ni dia sampai part ni dia sangkut. Sebab apa? Dia rasa macam alamak, kejap boleh marfu', kejap boleh mansub, kan? Jadi dia pening. Okey. Maknanya ada exception Ustaz ya. Ya, betul. Dalam istisna ada istisna. dalam istisna ada pengecualian dia juga. Boleh faham kan? Okey. Contoh kedua, saya bagi satu contoh lagi. Saya buka page lain Okey. Okey. Contoh kedua adalah okey. Ma ra'aitu tullaba illa Muhammadan. Okey. Saya minta maaf Tuan Haji, tadi saya tersilap sikit. Dia boleh jadi dua-dua tu bergantung kepada ayat yang sebelum tu. Saya minta maaf. Dia boleh jadi dua-dua tu bergantung kepada ayat dia sebelum tu. Okey. Kita tengok okey. Dalam kes kita ni dia at-tullab ni dia berada dalam hukum mansub. Dia berada dalam hukum mansub. Okey. Jadi saya tidak melihat pelajar kecuali Muhammadan. Ma ra'aitu tullaba illa Muhammadan. Saya tidak melihat semua pelajar kecuali Muhammad. Jadi Muhammad ni dia akan ikut at-tullaba ni. Okey. Dia tak akan ikut dia akan ikut at-tullaba. Macam contoh yang sebelum tadi ni, ma ja'atullabu, dia akan ikut yang ini. Yang ini akan ikut yang ini. Ma ja'atullabu illa Muhammadun. Okey, jadi Muhammadan ni untuk contoh yang kedua ni tadi. Ma ra'aitu tullaba illa Muhammadan. Dia akan ikut kalau yang ini mansub, yang ini pun mansub. Ini yang saya kata jawas. Boleh tak Tuan Haji? Okey, faham Ustaz. Faham Okey. Yang ra'aitu dia jadi maf'ul bih kan, betul? Ra'aitu dia jadi maf'ul bih, betul. Sebab tu dia ikut sana. Betul kan? Diikut sana, betul. Ya. Jadi ra'aitu ma ra'aitu tullaba illa Muhammadan. Tadi saya tersilap sikit. Saya kata dia jawas dalam satu ayat. Tak. Dia akan ikut yang sebelum illa tu. Ya. Okey. Sekarang ni Muhammad is part of tullab. Dia adalah salah seorang daripada pelajar-pelajar. Jadi at-tullabu ni dia akan masuk, Muhammad ni sebahagian daripada pelajar. At-tullab berada dalam keadaan mansub. Jadi selepas dia tu akan ikut pada at-tullab ni. Dia akan ikut yang ini. Okey. Saya bagi satu contoh lagi. Okey. Ma jalastu. Ini agak, saya minta maaf lah. Saya sebenarnya, sebab saya assume tuan-tuan semua ni dah, orang kata apa, very high level lah.
saya nak Jangan macam tu. Kita nak belajar. kan. Jadi Apa? Haji Mazir memang high level. Jangan. semua Subhanallah. semua ni memang hebat-hebat. Jadi memang kita punya topik pun tak bolehlah topik 10 tahun lepas kan. Kena topik yang orang kata apa, dia usik minda sikit lah. Jadi sebab itu saya bawa topik ni sebab apa? Memang dalam Al-Quran memang banyak benda-benda contoh macam ni. Oh banyak Ustaz. Banyak contoh-contoh macam ni. Dalam hadis tak payah cakap lah. Lepas ilah tiba-tiba kadang-kadang tu dia boleh jadi mansub. Dia boleh jadi majrur pun boleh. Dia boleh jadi majrur pun boleh. Okey. Jadi ini saya simplify kan. Nanti saya akan bagi link kat tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah apa yang Ustaz Mahdi Mas'ud ajar. Dan mungkin dia lagi clear lah. Tapi ni saya buat nota saya. Itu saya kejap ada orang. Oh ada, alamak. Admit. Sharing Sharing screen ada. Baru masuk. Alamak. Ya. Saya macam mana saya boleh nak kena ulang balik ke? Tak apa je Ustaz. Dia boleh faham tu. Dia boleh faham. Tak apalah, saya cerita sikit lah daripada saya ulang balik pada awal, boleh tak? Boleh aja. Sikit je. Saya ambil sikit je lagi Tapi dia punya masa ni okey ke Ustaz? Okey. Tak ada masalah. Masa dia cemburu juga ni, takut dia terlepas. Macam mana? Tak, masa yang dibagi ni, yang Zoom bagi ni okey ke? Sampai berapa lama? Tadi dia kata no 40 minutes. Tak ada Okey lah. 40 minutes. Jadi dia kata okey lah, boleh terus lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Tadi saya tengah tulis, saya tak perasan ada notification masuk. Request. Saya minta maaf banyak. Saya tak perasan yang ada notification masuk request untuk apa ni, nak masuk ke dalam ni kan. Okey. Jadi tak apa, tadi saya dah start dah setengah dah. Saya ulang balik tapi saya brief sikit lah. Okey. Hari ni saya nak bincang tentang al-istisna. Ini saya saja pilih tajuk lah, tajuk topik berkaitan dengan al-istisna. Okey. Bila kita cerita pasal al-istisna ni, kita kadang-kadang tu dalam fikiran kita, i'rab lepas al-istisna semestinya mansub, iaitu baris atas. Tapi hakikat dia dalam dengar tak suara saya? Dengar. Saya dengar puan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Boleh tak saya nak minta tuan-tuan puan-puan mute dulu. Kalau tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan unmute je. Tanya sebelum saya. Ya, betul. Saya nak unmute. Okey. Kalau ada apa-apa nak mencelah, silakan tuan-tuan. Saya memang kita lebih kepada open discussion lah sebenarnya, bukan sebab jumlah kita tak ramai, so tak ada masalah lah kalau siapa-siapa yang nak tanya terus kan. Just on mic dan saya akan share lah. Okey. Jadi dalam al-istisna ni, bab yang kita selalu orang kata apa, kita keliru sebab dalam ayat Quran bukan sahaja contoh yang kita akan jumpa nanti selepas illa ni mesti masuk. Sebab selepas illa dia boleh jadi juga marfu'. Dia bergantung kepada 3 keadaan. Yang itulah yang kita akan bincangkan, iaitu keadaan pertama dia boleh jadi dia wajib mansub. Keadaan kedua dia marfu' ataupun dia boleh jadi marfu' ataupun mansub. Itu kita kata dia sebagai jawaz ataupun harus ataupun boleh. Itu yang kedua. Yang ketiga, haram hukum dia untuk dia berada dalam keadaan mansub. Okey? Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan kat tuan-tuan, ada orang live Kak Bibah. Okey. Saya admit. Okey. Jadi saya akan mulakan dengan sedikit pengenalan tentang apa ni?
istisna ni lah. Okay. Just sebagai refreshment. Okay. Okay. Bila kita cerita pasal al-istisna, yang pertama sekali kita wajib ada al-istisna. Kita wajib ada al-mustasna. Al-mustasna iaitu kita kata yang dikecualikan. Yang dikecualikan. Kemudian yang kedua kita ada al-mustasna minhu. Yang dikecualikan darinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, of course lah, kita kena ada, paling penting lah, iaitu adatul istisna. Adatul istisna. Okey, apa itu adatul istisna? Iaitu tanda lah. Tanda istisna. Mesti ada illa. Tadi kita dah bincang, iaitu tak semestinya illa, dia boleh jadi ghair, dia boleh jadi baida, dia boleh jadi khala, dia boleh jadi tak siyama, dia boleh jadi siwa, dia banyak lagi. Tapi semuanya tu sama je, iaitu hukum dia. Tapi ada juga macam saya cerita tadi, tak semestinya semua dalam kategori akhawatuha tu ataupun dia punya saudara-saudara dia tu maksud dia sama. Contoh dia, ada satu adatul istisna yang maksud dia tak sama dengan kecuali, iaitu maksud dia iaitu adatul istisna la siyama. Tuan-tuan pernah dengar kan, la siyama, iaitu lebih-lebih lagi kalau maksud dia. Illa kecuali, ghair kecuali, siwa kecuali, ada pun sama, hasya. Tapi itu yang jaranglah kita jumpa. Paling biasa kita jumpa illa. Okey. Saya move forward. Okey. Ini adalah, boleh nampak ke? Hajar Fatimah boleh nampak Boleh nampak, boleh. Boleh nampak clear Okey. Dia ada 3 bahagian di dalam al-istisna, iaitu yang pertama sekali, dia wajib mansub. Dia wajib mansub. Dalam apa jua keadaan sekalipun, dia wajib mansub. Okey. Keadaan kedua, dia boleh jadi mansub ataupun marfu'. Iaitu kita kata dia sebagai jawaz. Jawaz. Ataupun harus ataupun boleh. 3 lah. Jawaz, harus ataupun boleh. Yang ketiga, dia haram mansub. Dia haram. Ini bukan saya bagi nama ni, ini Ustaz Mahdi bagi nama. Sebab saya belajar, tengok dia punya kuliah dia, dan saya tengok buku, baca buku balik. Dalam buku dalam buku Mu'jam Qawaid tu memang dah cerita dah bab ni. Nanti saya bagi tahu muka surat berapa. Saya baca buku Mu'jam, saya kurang faham sikit, tapi bila saya tengok Ustaz Mahdi punya kuliah tu, saya baru faham. Jadi yang ini dia kata haram mansub dia. Okey, kita tengok contoh dia apa. Okey. Contoh dia pertama sekali. Katakanlah kalau saya padam macam ni. Allah. Okey. Contoh dia yang pertama sekali. Sesuatu itu dia akan jadi wajib mansub apabila dia dalam keadaan jumlah yang biasa. Iaitu contoh dia macam keadaan kita ni, ja'at tullabu illa Muhammadan. Dalam kes kita ni, dia kenapa kita kata dia wajib mansub? Sebab dia hanya ada fi'il, hanya ada fa'il. Kemudian al-mustasna lah, iaitu Muhammadan. So automatically dia akan jadi mansub, iaitu ja'at tullabu illa Muhammadan. Ini contoh yang pertama. Okay, which is this is the one that kita kata paling general lah, yang biasa kita faham macam ni lah. Lepas illa wajib mansub. Tapi macam saya cakap tadi, bukan semua keadaan yang dia akan jadi mansub.
Okey, iaitu kita tengok contoh kedua, iaitu apabila adanya kita kata sebagai ma. Tak apa saya pakai nota lama Saya nak tulis balik kan takut consume time pula. Boleh. Boleh je Ustaz. Okey. Boleh. Okey je. Okey, jadi dalam contoh kedua dia akan ikut kepada mansub dia akan ikut kepada ayat sebelum illa tu ataupun isim sebelum illa. Jadi dalam contoh kita ni ma jaa at-tullabu illa Muhammadun. Dia tak akan jadi Muhammadan, tak akan jadi. Dia akan ikut ayat sebelum illa tu. Dia akan jadi ma jaa at-tullabu illa Muhammadun. Dia akan ikut yang sebelum tu. Okey. Sebab apa? Sebab yang pertama sekali dia ada kita kata ni jumlah manfiyah ataupun kita kata jumlah nafi lah. Di awal dia tu dia ada isim ma. Dia ada haraf ma. Haraf ma menafikan dia. Jadi gabung pula dengan illa, automatically selepas illa dia tak jadi mansub. Dia jadi marfu'. Nak tahu dia marfu' atau mansub? Ini yang saya buat ni. Sama macam ma Muhammadun ila Rasulullah. Macam itulah. Ya, betul. Betul. Illa Rasulun. Betul. Okey, nanti kita akan tonton saya kalau boleh setiap seorang kita ada contoh ayat kita lah. Supaya kita lebih kita terus faham malam ni. Macam mana dia punya beza dia tu. Okey. Yang kedua, dekat sini sekejap saya tengok. Takut tak perasan ada notification minta masuk ni kan. Sebab bila saya pakai ni saya exit Zoom. Jadi saya tak nampak notification yang masuk macam tadi puan semua. Saya tak nampak ada request. Saya tunggu juga. Itulah. Allahu Akbar. Okey. Jadi illa dekat sini apa hukum dia? Kita kata dia ka'annaha ghair mawjudah. Ini yang saya tulis kat sini. Ka'annaha ghair mawjudah. Iaitu seakan-akan dia tak wujud pun sebenarnya. Dia macam orang kata tak nampak pun sebenarnya. Jadi kalau tuan-tuan buka i'rab dalam kitab i'rab kuning tu, kadang-kadang ada perasan dia kata apa Muhammad ni dia bukan al-mustasna minhu. Dia bukan al-mustasna. Dia tak kata dia mustasna, dia kata badal. Tuan-tuan boleh jumpa nanti. Dia kata dia badal ataupun macam dia sebenarnya menggantikan at-tullab ni dia sebenarnya. So dia bukan orang kata apa? Dia bukan sama. Dia akan ikut yang sebelum tu. Okey. Contoh kedua daripada contoh yang sama tu juga tadi, bila keadaan dia mansub. Macam mana kita nak katakan dia mansub? Kalau dia ada maf'ulun bih depan dia, iaitu ma ra'aitu at-tullaba. Okey, at-tullaba sini illa Muhammadan. Saya tidak melihat semua pelajar kecuali Muhammad. Jadi Muhammad dan ni dia akan ikut yang kat sini. Dia akan ikut yang kat sini. So dia mansub. Dia mansub. Okey. Macam mana kalau dia majrur pula? Boleh juga. Contoh dia, saya bagi satu contoh. Ma jalastu ma'at tullabi illa dia jadi apa? Muhammadin. Sebab apa dia jadi Muhammadin tuan-tuan? Sebab dia ada ni. Dia ada dia bersambung. Majrur dia. Okey. Jadi kita boleh kata dia jadi majrur kerana dia adalah badal kepada at-tullabi ni. Tullabi ni. Okey. Itu yang tiga contoh lah. Saya bagi marfu', saya bagi mansub, saya bagi majrur. Okey. Kenapa saya kata bab ni penting juga? Okey.
untuk peringkat awal mungkin kita tak bincangkan lah benda ni sebab lagi keliru kan. Tapi macam saya cakap tadi dengan Haji Megat semua, saya kata tuan-tuan ni level dah lain lah. Orang kata apa dah level langit dah lah. Kan? Sebab macam tu Ustaz. Jadi kita tak orang kata apa tak boleh ajar yang gambar tak ada ajar. tak boleh lah saya nak ajar 10 tahun lepas punya syllabus. Mesti ajar yang orang dah 10 tahun belajar kan. Ni konferensi ni wait your video is stop speaking. Okey. Bagus Ustaz, itu pengiktirafan. Pengiktirafan. Sorry Ustaz nak tanya, kalau pakai Zoom ni saya nampak muka Ustaz je. Apa ni yang lain-lain tak nampak ya? Muka ya? Saya pakai Zoom nampak. Betul-betul. Yang lain Sebab macam kita mana ni? dekat Zoom, dekat apa tu, video tu kita tak kita tak masukkan. tak masukkan video Dekat start video tu kita tak ada situ. Sebab tu tak ada muka. Pip, Sekarang saya dapat Ustaz punya slide sajalah. nampak slide saya je lah. Saya rasa ada button dengan voice. ada button kena tekan tu saya rasa. Voice tu kena tekan tu dekat voice speaker and, tu. Kat speaker. Okey. Ada Yang kat tu speaker mic tu. mute tu. Mic tu. Tekan kat situ. Dah on dah? Dah Tak on jumpa tu. juga. Dengarlah tu. Tak nampak muka yang lain Ni, Megat saya tak nampak ni. Haji Saya Megat. nampak Upah Timah. Saya on and off kejap ya. Haji Megat sebab dia off video. Kan Tuan Haji kan? Tuan Haji off video kan? Ya, betul. Haji. Tuan Yusof. Ya, Baba. Aku dengar suara ya. Tu nampak Dengan lah. suara. Ustaz yang off video tu pemalu Ustaz. Malu. Ya. Kak Ani tak nampak dia hantar mana tadi dia nak buat. Ani ada ke? Pip? Ada. Ada. Animal pun ada. Okay, Saya kena sorry. cakap Okey. on sekejap. Okey, teruskan Ustaz. Baik. Okey, saya teruskan Okey. Setakat ni macam mana? Boleh ke tuan-tuan? Boleh pergi ke? Kalau InsyaAllah boleh. susah sangat ni, takut juga saya ni. Boleh je. Boleh Nombor tak nampak. Okey. Tak apa, satu lagi. Ni patut kita terus pergi pada contoh lah. Jadi kita boleh kaitkan dengan yang mana ni kan. Okey. Yang ketiga ni kita kata dia sebagai haram. Maksudnya dia tak boleh jadi mansub langsung. Ya, dia tak boleh jadi mansub langsung. Dia tak boleh jadi mansub langsung, iaitu contoh dia saya bagi. Haram mansub. Okey. Contoh dia saya kata ma jaa illa Muhammadun. Okey, saya tanya tuan-tuan. Apa beza ayat ni dengan ayat sebelum tadi yang saya bagi dekat sini? Di sini, sorry. Apa beza dia? Dia tak ada al-tulabu. Dia tak ada at-tulabu. Lain tak? Tidak Okey. disebut. Dia tidak ada at-tulabu. Okey. Dalam kes kita ni, kita tahu kalau kita kata i'rab lah, i'rab secara orang kata apa, roughly je. Ma ni adalah isim nafi, jaa ni adalah isim madi, fi'il madi. Kemudian illa ni adalah adatul mustasna, iaitu tanda-tanda pengecualian. Muhammad adalah al-mustasna, betul kan? Mustasna. Betul. What's missing dekat dalam ayat ni? Dia tak ada at-tulabu, iaitu kita kata dia sebagai dekat sini patutnya at-tulabu tak ada. Oh dia dihazafkan Ustaz. Dia tak ada fa'il lah tu maksudnya.
Betul, dia tak ada fa'il, dia tak ada dia punya, kita tak kata fa'il dalam keadaan ni. Kita ya, kata betul. dia tak ada al-mustasna minhu, iaitu Ah. yang dikecualikan daripada kita tak ada. Sebabkan dia terkecuali tu kan. Bab dia terkecuali. Jadi kita tak boleh nak kata dia marfu' ataupun mansub. Kita tak boleh nak kata dia mansub. Tak boleh kita kata maja'a illa Muhammadan. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh kata. Tak boleh cakap macam tu. Sebab kalau kita kata dia maja'a illa Muhammadan, dia tak ada at-tulabu. At-tulabu tu dalam tu dia tak ada. Jadi kita automatically dalam kes kita ni dia akan sentiasa menjadi marfu'. Dia tak akan boleh jadi mansub. Okey. Dia tak boleh jadi Ustaz, mansub. adakah sebab dia dah cancel off macam Ustaz cakap tadi? Betul. Jadi dalam contoh kita ni sebenarnya illa ni dia nothing. It's nothing. Dia kata orang tu dia tak kata Ustaz Mahdi, minta maaf kata Ustaz Mahdi tak boleh dikira berfungsi. Tak berfungsi langsung lah kata. Dia kita kata dia sebagai mulgha. Mulgha. Tak boleh berfungsi Illa langsung. Ya betul. tu. Illa ni. Betul. Illa ni. Sebab dia ada syarat dia, iaitu dia first kali dia ada ma. Ini yang pertama sekali. Dia ada ma. Kemudian yang kedua, ini yang kedua sebab dia. Sebab al-mustasna minhu ni tak ada. Cukup dua syarat ni kita baru boleh kata haram hukum dia untuk nak kata dia sebagai mansub. Itu dia punya sifir dia. So, always kena cari dia yang al-mustad apa tu? Al-tulaba tu lah, tulabu. Yes, betul lah abah. Itu dia memang tak cukup syarat lah. Macam mana? Kalau tak ada al-tulabu tu dia tak cukup syarat lah. Mana kata? Tak. Betul, dia tak cukup syarat. Sebab syarat dia iaitu dia mesti ada 3. Kita kena ingat al-mustasna minhu adatul istisna. 3 syarat ni Baru cukup ditambah syarat. pula baru cukup syarat. Baru dia ikut yang sifir yang 2 tadi ni lah. Yang pertama sekali wajib, kemudian yang kedua jawaz. Boleh jadi marfu', boleh jadi mansub. Okey. Macam tadi maja'a tulabu illa Muhammadan ataupun illa Muhammadan. Boleh jadi dua-dua. Dia jawaz. Dia boleh jadi jawaz ataupun boleh dua-dua, marfu' mansub. Ma ra'aitu tulaba illa Muhammadan ataupun Muhammadun. Boleh. Dia boleh jadi jawaz. Tapi dalam kes kita ni Muhammadan lah sebab dia akan ikut at-tulaba kan. Kemudian majalastu ma'a at-tulabi illa Muhammadin. Apa Dia yang akan ikut. tadi maf'ulun bih dia lah Ustaz kan. Ya betul, maf'ulun bih dia. So itu dia punya contoh-contoh dia lah. Dia punya Maf'ul macam mana? kita tu mana? Yang istisna ni dia akan ikut yang dekat sini. Dia akan ikut yang dekat, kita kata dia ni sebagai maf'ulun bih dia. Sebab tu dalam setengah kita i'rab ni dia kata selepas daripada illa ni dia tak kata sebagai al-mustasna. Sepatutnya kalau kita nak i'rab dia, kita akan kata dia sebagai al-mustasna. Al-mustasna. Yang ini kita kata dia sebagai adatul mustasna, iaitu alat-alat pengecualian. Yang ini kita kata dia sebagai atulaba ni kita kata dia sebagai mustasna minhu, iaitu yang dikecualikan daripadanya. Okey, itu 3 syarat dia. Itu tuan-tuan kena ingat, 3 syarat dia. Ma ni bukan syarat dia. Ma ni penambahan, iaitu kita kata dia sebagai jumlah manfiyah. Okey, boleh faham ke tuan-tuan? Boleh Ustaz. Jelas. Okey, boleh Okey, dah. Ustaz nak tanya satu boleh? Ya, saya. Boleh. Jumlah manfiyah tu maksud dia ma ra'aitu ke ataupun ma ra'aitu tulaba. Jumlah tu maksud dia apa maksud jumlah tu? Okey, jumlah ataupun kita kata dalam bahasa Melayu ialah sebagai ayat.
Ayat. ayat. Ayat Jadi maksudnya tiga tu lah. semua tu lah. Okey. Semua tu lah, maknanya kalau kita cakap bersama, ma ni semua berkaitan dengan semua ayat tu lah. Iaitu ayat kita menafikan. Saya menafikan yang saya nampak pelajar tu kan. Ma ra'aitu. Okey, baik. Okey. Jadi kalau saya nak kata ra'aitu tullaba, ra'aitu tullaba illa Muhammadan. Boleh juga. Ataupun kalau saya nak kata, saya nak tambah ma ra'aitu tullaba illa Muhammadan ataupun illa Muhammadun. Boleh jadi dua-dua. Dia jawaz. Oh, jawaz. Jawaz. Dun dengan antara an dengan dun lah kalau jawaz. Ya, betul. Dia boleh antara dua-dua. Okey, tak apa. Tuan-tuan tanya dulu apa-apa. Kita dalam masa yang sama, yang lain-lain kita boleh cuba cari contoh dalam ayat Quran. Yang mana yang kita biasa baca, biasa dengar tu, mungkin kita boleh tengok kenapa dalam keadaan tu dia marfu'. Ustaz, ada ke contoh yang haram tu Ustaz? Okey, kejap Kalau contoh yang haram ni, contoh dia macam kita nak ikut al-istisna. Jangan masa baca jumpa tapi kita tak ambil point sangat. Kita tak ambil point sangat kan. Kita tahu maknanya dia boleh jadi mansub, dia jadi marfu', atau boleh jadi majrur. Tapi bila kita nak cari tu tak jumpa. Betul. Pak Fatimah lepas ni kena buat homework. Fatimah. Saya sedang siapkan balara. Tengok dekat dinding. Balara. Subhanallah. Okey, tak apa. Saya sedang buat tu Ya Allah. Dia cak Ustaz Tu saya punya cat tergantung tu bawah saya punya monitor. Masya-Allah. Okey. Sekejap Saya nak cari dalam Al-Quran kejap yang boleh kita kaitkan. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanya dulu, boleh kita bincang-bincangkan. Dan kalau saya tak dapat nak bantu untuk jawab, minta tuan-tuan yang lain boleh tolonglah. Kita bincanglah perbincangan kan. Tadi baca surah Kafir ada jumpa. Okey. Macam kalau saya tengok kat sini macam tadilah Puan Hajar Fatimah bagi tadi, wama Muhammadun illa rasulun. Wama Muhammadun illa rasulun. Macam mana? 144. Al-Imran 144. Betul, 144. Wama Muhammadun illa rasulun. Illa ni maksudnya dalam keadaan ni dia yang keadaan yang ketiga. Iaitu illa ni dia ibarat mulgha. Ibarat tak ada pun. Tak boleh. Ini yang sesuai sekali tak ada. Ustaz. Betul. Illa tu macam tak ada fungsi lah. Tak ada fungsi. Jadi kita kata Muhammad Rasul. Muhammad seorang Rasul. Dengan illa tu macam kata apa? Macam penambah perasa je. Cantikkan kita mencantikkan ayat. Itu pun kita kata dia uslub ayat. Ma Muhammadun illa rasulun. Surah Ali Imran ayat 144. Okey. Kalau kita baca daripada buku, kadang-kadang mungkin kita boleh confuse sikit. Tapi bila kita dengar kuliah ataupun perkongsian sahabat-sahabat lain ke, kita boleh faham dia punya kita lebih mudah faham. Macam ma ya'lamuhum illa qalil. Ini dalam buku Izzati kan? Dalam buku Izzat Urosa ni. Saya buka buku Izzat Urosa ni. 371. 77 Ustaz. Sorry, 377. 371 pula. 377. Okey. Dia bila kita nak tengok dalam ayat Quran ni, dia tak akan datang contoh yang cantik-cantik je macam contoh yang pertama ni.
Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Dia tak akan datang yang macam ni. Dia akan datang dalam pelbagai bentuk yang kita sendiri kita kena pisah-pisahkan dia sebenarnya. Asing-asingkan dia. Tapi Takut tak perasan. Macam mana? Takut tak perasan. Takut tak perasan Jadi kita kena asingkan dia. Macam mana? Kalau tuan-tuan buka buku Izzatul Rosa ni, dia ada cerita lah. Kenapa yang point number 1 kan, if the generality al-mustasna minhu and illa are preceded by a sound statement. Ini kalau kita baca kita tak faham benda ni kan. Kejap dia jadi mansub, kejap dia jadi majrur, kejap dia jadi marfu'. Tapi cukup apa yang saya ringkaskan ni, yang saya ambil daripada nota Ustaz Mahdi ni, Dr. Mahdi Mas'ud ni. Jadi dia ceritakan 3 hukum dia, iaitu yang pertama sekali wajib mansub, yang kedua harus atau jawaz, yang ketiga haram hukum dia. Tapi macam saya cakap, dalam hukum ni kalau kita pening-pening sangat pun sebenarnya tak ada faedah pun sebenarnya. Cukup kita tahu, kita faham illa ni tak semestinya selepas dia boleh jadi kena mansub sahaja. Dia boleh jadi marfu' ataupun dia boleh jadi majrur, bergantung kepada ayat sebelum itu. Kalau ada ilah lah Ustaz. Macam mana? Kalau ada ilah lah. Ya betul, kalau ada ilah lah. Okey. Ustaz, Ya, boleh tak kalau kita i'rab illa ni yang haram tu, malalam mana i'rab, dia tak ada fungsi i'rab, boleh ke? Boleh macam tu ke? Dia kalau dari segi i'rab, kita akan katalah dia ilah lah, maksudnya yang selepas dia tu al-mustasna minhu, tapi kita tak boleh nak kata dia tu ilah mengecualikan. Macam kita tak boleh nak kata dia tu berfungsi. Kita hanya kata dia apa tu orang kata? Macam saya cakap tadi tu, ka'annaha ghair mawjudah, seakan-akan dia tak wujud. Dia tak wujud. Ataupun dia mulura, di-cancelkan. Itu dia punya penerangan dia lah. Maksudnya dia tak berfungsi langsung lah. Boleh katalah dia tak berfungsi langsung. Tapi kena combination dengan ma lah. Ya. Dengan ilah. Wa ma ja'alallahu illa busyra. Lakum Dia wujud dalam tulisan lah, tapi tak berfungsi. Betul, dia tak berfungsi. Okey, contoh saya bagi satu contoh tuan-tuan biasa dengar kan, wama yaquluna illa kadhiba. Dan kalau kita baca terjemahan dia apa tuan-tuan? Dalam buku. Surah apa tu? Wama yaquluna illa kadhiba. Surah apa? Surah Al-Kahfi kan? Al-Kahfi. Kahfi ayat 56. Ayat 5 ke ayat 6 ni? Ayat 5 saja. Ayat 5 kan? Ayat 5. Wama yaquluna illa kadhiba, dan tidaklah mereka berkata-kata kecuali dusta. Sebenarnya kalau tuan-tuan terjemah lagi sekali, ataupun kalau kita faham betul-betul maksud dia, sebenarnya kita boleh kata mereka berkata dusta sajalah. Betul tak? Betul lah. Itu uslub kita lah. Tapi bila dalam Arab ni, dia katalah Allah firman wama yaquluna illa kadhiba. Maknanya itu keindahan bahasa Arab. Itu yang kita kata keindahan dia. Dia tak direct macam tu, dia berbunga. Wama yaquluna illa kadhiba. Kadhiba, iaitu mereka tidak berkata-kata kecuali dusta sahaja. Kadhiba. Dia macam hias sajalah. Lebih katalah dia macam orang kata apa, dia punya bunga dia lah. Tapi sebenarnya direct translate dalam tulisan Ustaz. Macam mana? Dia mesti ada dalam tulisan. Kalau dalam macam dalam Quran lah maksudnya. Macam dalam Quran kan. Contoh Ustaz tulis ni kan, maja tu. Itu kalau tak bubuh, boleh tak? Tak boleh kan? Kalau tak bubuh yang mana? Illa tu. Illa tak boleh. Tak boleh. Maja'atullah tak boleh. Tak boleh. Mesti ada lah.
Sebab kalau kita tak bubuh, kita tak ada pemisah, tak ada fasil antara at-tulabu dengan Muhammad. Walaupun dia seakan-akan tak wujud, kita tak boleh tak bubuh sebab kita tak tahu siapa yang dikecualikan ni, Muhammad ke tulab. Jadi sekarang ni bila kita letak ilah ni, hukum dia tu hukum seakan-akan ka'annaha ghair mawjudah. Hukum dia seakan-akan tak wujud sahaja. So itu dia punya inilah, dia bukan kita kata kita boleh buang dia, tak boleh buang dia, tetap hukum dia tetap sama, tetap berjalan, tapi dia seakan-akan tak wujud. Okey. Ada tak keadaan yang dia dia masih sebagai adat kepada ni, sebagai mustasna, lepas tu selepas dia tu isim selepas dia tu marfu'. Isim selepas dia marfu'. Okey. Saya dalam Quran sekarang ni, sebab saya ambil contoh lain, yang keadaan dalam Quran ni saya tak jumpa lagi yang ni kecuali yang ayat ni lah, ma ya'lamuhum illa qalil. Ma ya'lamuhum illa qalil. No one knows except a few. Yes. Yang saya tengok Izzat Rosa ni kan. Tak, kalau ada Quran cuba buka 135 Ali Imran. 135 Ali Imran. Kejap saya kena ambil mana Quran saya ni. Tak boleh pakai phone. 100? Muka surat 67. Ali Imran. 67 muka surat. Okey. Apa tadi? Dia lain sikit lah struktur ayat dia panjang kan. Wa man ya'fu Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu. 67 Tapi tak ada ma. Page 67. Ali Imran. Saya Betul je. Ma tak ada. Ayat berapa tu? Ayat 135. 135 ayat dia. Okey, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau mendahului diri sendiri, segera mengingatkan Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa dan sesiapa lagi yang dapat mengampun dosa-dosa. Kita buka ni lah. Ma fa'alu wa hum ya'lamun. Fatimah ambil daripada ayat mana yang bersatu kan? 135. 15. Muka surat 67. Ayat 67. Ayat 135 Okey, jap Dia ayat dia panjang juga ni. Panjang ayat dia panjang. Saya tadi scroll saya dulu tu kan Fatimah? Ya. Ma fa'alu tu wahum di mana tadi? 135 wallazina iza fa'alu fahishatan wa illadzina fa'alu anfusahum dzakarallah fastaghfiru dzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illa Allah. Okey, Allah. Ini contoh. Okey. Ini contoh kita kata apa yang tak ada tuan-tuan kat dalam ni. Kita ambil contoh yang pendek ni lah. Wa ma yaghfiru Allah wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dia dalam kes ni kalau ikut terjemahan dia ada dia bukan istifham kan tuan-tuan? Dia bukan ada jumlah manfiah kan? Bukan maksud dia tiada siapa yang dia bukan nafi dia. Bukan nafi sebab dia man tu kan? Man istifham kan? Betul. Jadi kalau ikut terjemahan dia tulis macam mana tuan-tuan? Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Jadi kalau ikut terjemahan dia tu seakan-akan dia man ni dia ada macam
kita boleh kata macam ada jumlah manfiah sikit lah kat situ sebenarnya. Tapi Tidak apa yang juga. kita tapi tak juga. Tapi dia dekat sini dia kata man wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Jadi dalam kes ni dia tak ada ma kan? Dia tak ada Tak ada mah. Tak ada mak. Dia tak ada ma wa may yaghfiru dhunuba illa Allah. Sebab Allah ni dia back balik kepada yaghfir ni. Dia macam pakai, kalau i'rab dia tu dia akan jadi macam badal. Sebab kalau ikut hukum jawas dengan hukum jawas tadi tu, dia boleh jadi sama ada dia boleh jadi badal ataupun dia boleh jadi mustasna minhu. Okey, kejap Man kat situ dah jadi mubtada lah kan Ustaz kan? Yang kat sini Man sebab dia isim dah jadi kalau wa tu ataf. Kalau man dia memula ayat dah jadi mubtada kan Ustaz? mungkin mubtada lah. Yaghfiru Istifham. dzunuba illa tu selepas dia semua jadi khabar lah kan? Wa may yaghfiru kejap saya nak check balik i'rab dia. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Mana? Buka buku kuning. Dia cuba tengok i'rab dia apa. Saya buka buku kuning. Ustaz, saya tu jumpa ayat tu, saya tu tanya. Itulah. Saya pun sebab banyak dalam ayat tu, banyak yang apa tu? Yang ni semua yang ceritakan itu. Dia maknanya keadaan-keadaan dia lah ya. Keadaan-keadaan dia. Sebab kita selalu confuse tu, bila kita cerita pasal mustasna je, mesti kita mansub kan. Sedangkan dalam mustasna ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi mansub, dia boleh jadi majrur. Man kat sini isim istifham dan juga sebagai fi mahalli raf'an mubtada. Fi mahalli raf'an mubtada, betul. Mubtada fa'il mubtada mudhari. pada ayat tu lah. Lepas tu fa'il dia mustatir. Okey, tak nampak. Lepas tu jumlah jumlah keseluruhan mana apa yaghfiru tu sebagai khabar. Khabar. Okey. Itu kalau kita mudhari tu kan. Ustaz, saya bacakan habis sikit dulu. Boleh. Baca habis. Khabar tu maf'ulun bih mansub illa istisna lah harf hasyar. Allah tu sujallallah badal marfu'. Badal marfu'. Betul tak saya cakap tadi? Dia badal ke siapa puan? Ya. Dia badal kepada siapa? Badal kepada apa ni? Isim yang mustatir. Sebab kat sini lah. Yaghfiru tu. Ya, betul. Kalau saya katalah, bukan saya nak menambah ayat Quran tuan-tuan ya. Bukan saya nak menambah ayat Quran, tapi kalau kita boleh faham ayat dia secara bahasa Arab dia, kita boleh kata macam ni. Wa may yaghfiru ahadun dzunuba illa Allahu. Dan siapa yang dapat mengampunkan dosa kecuali Allah. Wa may yaghfiru ahadun. Ahadun tu dia kata fa'il lah, fa'il kepada yaghfiru. Tapi dalam tadi yang i'rab yang Hajar Fatimah bacakan tadi tu, dia kata isim yang menjadi fa'il dia tu fa'il mustatir, iaitu fa'il yang tersembunyi. Takdiruhu huwa lah tuan, betul? Betul, takdiruhu huwa. Betul. Wa may yaghfiru az-dzunuba. Jadi yaghfiru ni ada fa'il dia kat situ, iaitu fa'il dia tu kita boleh kata, kita boleh letak ahadun lah. Seseorang kan, ahadun. Seseorang lah. Nauzubillah, saya tak tambah ayat Quran, tapi saya kata kita boleh kata takdir je kat situ. Untuk pemahaman kita boleh kata adanya takdir huwa kat situ. Wa may yaghfiru huwa ataupun wa may yaghfiru ahadun ataupun wa may yaghfiru syai'un ke illallahu.
Jadi Allah tu kita tak kata dia al-mustasna. Kita kata dia sebagai badal. 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 Jadi kenapa saya bincang bab ni? Sebab bila kita baca i'rab, kita pelik. Kenapa lepas istinad tak kata mustasna? Jadi badal mustasna tu. Ya, betul. Dia badal kepada, dalam kes ni agak susah sikit lah dia punya contoh dia, tapi bagus sebab kita boleh nampak dia badal, iaitu badal kepada isim yang tak nampak, isim mustatir tu. Mustasna lah. Ya, betul. Bukan kepada man ke Ustaz? Bukan kepada man ke? Tak, yaghfiru tu. Yaghfiru tu. Yaghfiru tu lah. Ya, betul. Yaghfiru dia tu. Yaghfiru tu. So man tu tadi macam mana tu man tu? Yaghfiru yang huwa dalam. Jadi banyak situasi lah ni Ustaz. Yes, betul. Banyak situasi dia. Jadi tuan-tuan boleh tengok contoh-contoh lain lagi, sebab saya tengok dalam contoh Izzat Urusan ni yang banyak yang complicated sikit sebenarnya ni, yang agak ni sikit kan. Surat berapa tadi Ustaz? Izzat? Izzat Urusan 377. Awak ambil buku. Ila proceeded by sound. Oh, dia by sound. Dia kata, that mean ucap jugalah. Ya, betul. Which is not interrogative or negative. Oh, then the expected is musnah. Accepted will be accusative mansub. Everything will persist except his person. Illa la. Susah juga lah. Jadi okey, apa yang saya boleh buat early conclusion lah, iaitu kita boleh kata yang pertama sekali, selepas masih ni saya summary-kan lah apa yang saya nak kongsikan hari ni dengan tuan-tuan semua. Yang pertama sekali, bukan selepas ila tak semestinya mansub. Dia boleh jadi marfu', dia boleh jadi mansub, ataupun dia boleh jadi majrur. Tapi majrur ni jarang sekali lah saya jumpa. Biasa marfu' dengan mansub ni je. Itu yang pertama. Yang kedua sekali, dia boleh jadi i'rab dia bukan al-mustasna. Bila tuan-tuan buka kitab kuning, dia tak akan cakap itu al-mustasna. Dia akan kata al-mustasna. Dia akan kata badal. Sebab bila kita belajar, kita dalam fikiran kita, lepas ila mesti mustasna kalau i'rab dia. Tapi sebenarnya tak. Dia akan jadi badal, iaitu dia menggantikan yang sebelum dia tu tadi tu. Okey, saya tanya tuan soalan cepu emas lah. Kenapa la ilaha illallahu? Ni kenapa dia hu? Kenapa dia tak ha? Sedangkan patutnya dia mansub. Mansub. Siapa jadi betul hu? Tak? Sebab apa jadi hu? Sebab ilah. Sebab dia dah cancel off Ustaz. Dia kategori mana ni tuan-tuan? Dia kategori mana ni? Cuba tuan-tuan tengok. Yang nombor 1 ke, ataupun nombor 2 ke, ataupun nombor 3? Nombor 2. Nombor 2? Siapa jawab nombor 1? Okey lah, 1 kita kisah salah lah. 2 dan 3 lah. 2 dan 3. Siapa kata 2, siapa kata 3? Ilah rompan. Saya kata 2. Harus. Okey. Kak Bibah kata 2 maka fi'il dan fa'il akan sebagaimana dahulu apa-apa jenis nafian dinamakan kalam tam. Okey, Cik Bibah kata 2. Tuan Yusof kata 2 juga. 3 lah. 3 lah Ustaz. Oh 3. Okey. Ada cucu pula. Okey. 3. Try.
Puan Hajah Nafizah 3 ke 2? Penafian. 3. Kalau Okey. yang itu dia belum sempurna dengan penafian. Okey, boleh buka buku rujukan. Kita bagi masa seminit. Minit. Sempurna Ataupun lagi. Kalau yang nombor 2, nasab harus apabila kata-kata sebelum ilah telah sempurna rukunnya, sama ada fi'il atau fa'il dan sebagainya. Dan didahului apa-apa jenis penafian. Ya, betul. Okey. Ia dinamakan kalam tam atau manfi. Okey, manfiyah lah. Tadi kita cakap tadi tu manfi. Okey. Jadi dia akan menjadi nasablah harus. Harus. Okey. Sebenarnya dalam kes la ilaha illallah ni dia akan ikut contoh yang nombor 3. Dia akan ikut kategori nombor 3. Ya, haram untuk dia ni. Haram untuk. Haram dia ni. Ya, betul. Sebab yang pertama sekali dia apa nama tu? Saya buka balik tadi tu. Dia kata berdasar kepada perkara yang melengkapkan rukun ayat, apabila ilah datang kepada ayat yang masih belum sempurna dan didahului oleh penafian, maka apa yang datang selepasnya akan melengkapkan rukun ayat. Ia dinamakan naqis. Yang nombor 3 lah. Nombor 3 lah. Jadi yang tadi saya bagi contoh tadi tu ma jaa illa Muhammadun. So Muhammadun ni dia akan jadi, ni nombor 3 tadi tu kan, contoh nombor 3 tu kan. Iaitu kita kata dia haram. Tak boleh kita kata dia mansub. Sebab yang pertama sekali dia tak ada al-mustasna minhu yang dikecualikan daripadanya. Kemudian adatul istisna ni illa, dia ibarat mulgha ataupun kita kata tak boleh dikira berfungsi langsung. Tak boleh dikira berfungsi langsung. Macam tak ada lah. Ataupun kita kata macam ayat dia ma jaa Muhammad, ma jaa illa Muhammad. Tiada siapa yang datang kecuali Muhammad. Ataupun kita boleh kata, kita boleh buang je ma dengan illa ni, kita boleh kata jaa Muhammadun. Muhammad tu telah datang. Itu simplify ayat dia. Macam ayat satu tadi sebelum tadi, ma yaquluna illa kadhiba. Ataupun kita boleh buang ma dengan illa tu, kita kata yaquluna kadhiba. Mereka berkata-kata perkataan yang dusta, nipu. So ma illa buang, tetap jadi maksud yang sama. Okey. Jadi dalam kes kita ni la ilaha illallah ni, illa ni dia tak, Allah ni dia tak akan jadi orang kata apa, dia tak akan jadi mustasna. Dia akan badal. Dia akan haram hukum dia. Haram hukum dia. Dia awal lagi kan Ustaz? Dia dinafikan awal lagi. Kenapa ilaha tu dia kita kata dia sebagai mansub ilaha? Sebab dia isim la kan. Betul. Isim la. Isim la ataupun kita kata la al-jinsiyah kan? La lil jinsiyah, betul. La lil jinsiyah, iaitu dia akan jadi nakirah, akan jadi mansub. So automatically dia akan jadi nakirah, dia akan jadi mansub. Ataupun kalau kita nak buang, saya bukan nak mengubah, tapi kita berfikir di luar kotak sikit, kita boleh kata ilahu Allahu. Ilahu Allahu. Ataupun Tuhan. Ilah tu kan Tuhan kan? Ilah Allah. Macam yang tadi, ma jaa ila Muhammad, kita buang ma, kita buang illa. Dia jadi jaa Muhammad. Dia pendek lagi lah. Dia pendek lagi. Ataupun kalau saya kata wa ma yaquluna illa kadhiba. Ma yaqulu na illa
kadhiba. Kita buang ma, kita buang illa. Dia akan jadi yaquluna kadhiba. Mereka berkata-kata perkataan yang dusta. Sama juga macam kes Ada maknanya ayat dia complete kan. Ayat dia complete. Ayat tetap complete. Buang dengan ilah tetap complete. Jadi kalau kita kata la ilaha Allah. Kalau kita kata la ilaha illallah. Illallahu. Ada ni kan alif, dia ada apa tu? Alif kat situ. Okey. Mat. La ilaha illallah. Kita boleh kata juga kalau kita buang ini kita boleh kata dia sebagai ilahu Allahu. Tuhan itu ialah Allah. Contoh dia lah. Tapi kita tak adalah kata macam ni kan. Ilahu Allahu. Jadi kenapa Allah ni mansub? Dia termasuk dalam kategori nombor 3. Kategori nombor 3 iaitu dia haram untuk kita nak kata dia sebagai marfu' ataupun kita nak kata dia sebagai mansub. Kita kata dia badal kepada ilahu tu. Tapi sebabkan iya betul dia isim ilah ni. Kalau itu jadi, isim ilah Ustaz, khabar ilah yang mana? Khabar la. Ilaha tu Khabar dia lah. Illallah ke? Tak, maksud saya la tu ialah fungsi sebagai macam inna kan? Betul? Ya. Ya betul. Okey. Ilaha tu isim la. Betul ke? Ilaha isim la. Lepas tu khabar la illa. Dia jadi illallah lah. Illallahu tu. Yes, dia jadi badal. Badal dia jadi badal, ada khabar lah. Dia ikut je lah. Kita tak kata dia mubtada khabar, kita kata dia badal kepada ilahu tu. Tapi ilahu ni kenapa dia sebab dia la ni. Itu cerita lain. Itu sebab dia isim lil jins kan. Tapi kalau kita buang la tu dia akan jadi ilahu. Tak ada macam Ustaz cakap tadi. Ilahu Allahu jadi mubtada khabar Ustaz kan. Bila ditambah la dia dah ada isim la dengan ada khabar la. Tapi Allah betul, tidak tertakluk kepada apa-apa i'rab. Sebab dia dah menafikan dengan la ilaha betul. Itulah dia. Yes, betul. Betul. Okey. Sebab la tu menafikan terus kan? Betul? Yes, betul. Menafikan jenis. Dia awal-awal dah menafikan jenis. Jenis tu lam jinsi. Yang tu yang lam jinsi lah. Lam jinsi ni kalau maksud dia memang orang kata apa, never lah, macam tak ada langsung lah, nothing lah, memang tiada Tuhan, betul-betul tak ada lah. Itu lam jinsi lah. La jarama, la junaha, kan? Tuan-tuan biasa jumpa dengan apa kan? Dia menafikan yang mana tu? Lam tu tadi? Ilahu. La ilaha illa tu menafikan apa-apa yang selain daripada Allah tak ada. Allah saja yang tinggal. Macam itulah. Yalah. Tak macam Pengkat bilang tadi tu, kata la tadi menafikan macam mana? Dia menafikan ilah tu. Tiada ilah lain. Tiada ilah lain. Ada yang disembah. Melainkan Allah saja. Sama jugalah maksudnya macam menafikan tadi. Kalau dari segi i'rab lah, kalau i'rab la. Yalah. La illa pula khabar. Okey. Okey. Saya satu contoh last. Saya bagi satu contoh last lagi ya. Ini last lah kita sebelum kita akhir majlis kita ni. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Surah apa? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Boleh search tak tuan-tuan? Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Basyiran.
Dia ada baca Masyirah. Anak perempuan yang Masyirah. Surah Al-Furqan ayat 56. Al-Furqan 56. وما أرسلناك إلا Wama وما أرسلناك إلا Allah. 56 Furqan. Furqan ayat 56. Furqan surah ke 25 ayat ke 56. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan pemberi amaran. Jadi ayat kita ni cukuplah kalau kita nak kata wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira, dan tidak kami mengutus kamu. Jadi mubasysyiran ni, cuba tuan-tuan tengok i'rab dia apa. Mubasysyiran ni adalah dia kata badal ke ataupun mustasna? Saya tak rasa dia kata mustasna . Saya rasa macam badal ni. Ya. Badal kepada ka kan Ustaz? Sebab ka tu dia maf'ul bih betul? Iya betul. Kalau ikutlah, tapi saya cuba nak Tuhan minta tolong check dulu kejap. Apa dia punya i'rab dia. I'rab dia. Buku ada kat bawah lah. Apa saya buka ni lah, saya buka apa nama? Wa arsalna illa basyiran. Allah. Dia badal kepada ka tak saya Ustaz? Dia badal kepada ka. Arsalna kan utusan kamu. Arsalna kan? Ka tu maf'ul bih kan? Kalau ikut saya pun saya kata macam itulah, dia badal kepada ni kan. Ni surah Al-Kahfi surah ke-25. Surah An-Naml, Al-Ahzab. Surah 6 tadi. Surah 25. Al-Hajj An-Nur Al-Furqan 715. Kalau buku kuning dia kata hal Ustaz. Dia kata hal. Hal. Illa tu dia kata sebagai ada tu istisna juga Istisna hal pasar lah. Wa ma arsalnaka illa Wa naziran. Mubasyiran wa nadhira. Okey. Kalau saya nak mudah faham, kejap saya tengok balik surah 716. Saya buka i'rab kat sini. Al-Furqan ayat 25 kan? 56. 56. Okey. 56. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Okey ni. Boleh nampak tuan-tuan? Boleh. Yang saya boleh Okey, saya conteng sikitlah. Allahu Akbar. Okey.
Kalau tuan-tuan tengok kat ni, wama al-waw kan. Wama al-waw huruf istinaf, ma harf nafi, arsalnaka fa'il madhi mabni ala sukun, la dhamir mabni ala sukun fi mahall raf'i fa'il kaf. Okey, kaf. Kita tengok pada kaf al-kaf. Dhamir mabni ala al-fathi fi mahall nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Okey. Hukum dia maf'ulun bih. Betul okey. Illa harf hasr. Ini dia tak kata harf istisna ke, dia tak kata. Faham tak? Maksudnya apa yang saya nak sampaikan, bukan semua illa ni kita kata dia istisna. Sebab bila kita baca i'rab ni kita jadi pening. Kenapa? Kita belajar illa ni istisna, tapi sebenarnya bukan istisna pun. Sebenarnya. Tapi kalau kita nak faham secara general, untuk kita peringkat baru, kalau kita nak belajar, kita kena fahamlah illa ni kecuali dan istisna. Tapi macam saya cakap, tuan-tuan ni memang level lain. Jadi kita detail lagi. Illa ni tak semestinya istisna. Dia akan jadi maksud lain kan. Jadi apa kita nak faham ayat ni, dengan mudahnya kita kata, kita macam saya cakap tadi, sifir dia buang ma, buang illa. Buang ma, buang illa, dia akan jadi ma arsalnaka mubashiran wa nadhira. Sebab so automatik kita tahu dalam maksud ni hal dia mubashiran ni dia ibarat hal. Iaitu kita kalau tengok bolehlah kita kata dia macam badal ke, tapi lebih tepat kita kata dia sebagai hal. Ataupun sebab benda ni kan sama-sama kan, in between tabi', badal apa semua ni kan sama-sama. Yang penting kita tahu dia hal kepada siapa Ustaz? Dia hal kepada ka tu. Ka tu. Kalau ikut kat sini lah. Dia hal kepada ka tu, iaitu kamulah, iaitu kami utuskan kamu sebagai ataupun dalam keadaan ke apa-apalah, ikut pada pemahaman tuan-tuan lah nak faham macam mana kan. Tapi kita boleh kata dia hal ni sebagai ataupun as a pemberi ingatan, mubashiran wa nadhira. Nadhira tu harf ataf lah, dia akan ikutnya sebelum kan. Jadi haraf hasri ni apa Ustaz? Saya pun tak tahu, wallahu a'lam. Jadi saya Puan Fatimah? Siapa nak tanya haraf hasri? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Ya. Boleh has. Saya kan? Dia tidak tulis apa ni kan. So jadi dekat sini kita boleh faham lah, maksudnya kita sifir dia kita buang ma, kita buang illa. Jadi dia akan jadi arsalnaka mubashiran. Arsalnaka istilah biasa je, inventory Ustaz kan? Macam mana? Inventory makna dia lah in English has. Wallah alam, nanti saya kena tengok balik. Kalau literally mungkin itulah maksud dia has. Tapi kalau secara nahu saraf dia nahu tak tahulah kalau bahasa. Tak tahu, wallah alam. Inventory macam barang-barang. Nanti kalau apa ni, kalau Puan Fatimah boleh check dan kongsikan dengan kita lagi bagus. Okey. Dan check sama-sama lah. Semua boleh check, tengok, dan kita boleh kongsi balik, tengok apa dia punya hukum dia kan dalam kan. Kat baju dan Ustaz tolong bagi link untuk apa nama Ustaz tadi, saya tak perasan yang Ustaz sebut tu. Nama apa? Ustaz yang siapa nama? Mahdi Mas'ud. Mahdi Mas'ud. Tuan-tuan boleh tengok dia lah. Saya sebab dia dulu saya ada buka yayasan taklim kan. Yayasan taklim punya taklim. Saya suka kuliah yang dalam bahasa Arab semua tu kan? Sekolah saya tu. Ya betul lah. Jadi sebab saya suka dia ajar sebab dia bukan ajar kepada orang ni, dia ajar kepada orang awam juga. Jadi explanation itu explanation yang mudah nak faham. Dia bukan detail. Mahdi Mas'ud. Mahdi Mas'ud. Mas'ud.
dia cakap Arab semua tu ke Ustaz? Betul? Ya, betul. Jadi kita pun boleh melatih bahasa Arab juga. Tengok yang tu kan, YouTube dia kan? YouTube Okay. lah. Betul. Jadi tuan-tuan boleh tengoklah YouTube dia. Saya nak tuan-tuan kongsi, kita belajar sama-sama. Sebab kalau saya ini cuma malam ni saya start dululah. Jadi mungkin lepas ni Hajar Fatimah ke ataupun Cik Bibah start ke, Puan Hafizah ke. Kalau nak saya start boleh je, saya tak masalah. Start je lah Ustaz. Ustaz kita saya- Nanti space tu orang tak faham. Start je. Cik Yusof. Allah, saya pun takut orang tak faham juga tu. Cik Yusof Yusof ada dia lagi? Ada. Okey. Esok nak nampak foto saya tak Kami nampak. cakap lagi tak faham. Allah, boleh insya-Allah. Zoom ni memang Sebenarnya macam ni. macam mana? Kita punya setting memang macam ni ya Ustaz. Tak nampak. Macam mana? Setting Zoom ni memang macam ni lah. Memang macam ni lah. Kalau pakai komputer boleh nampak semua. Saya pakai komputer saya boleh nampak semua. Oh, Cuma saya tak nampak. Saya Saya tak nampak. Dia kena saya pun tak tahu dia automatik keluar ni. so everybody boleh ni. kita kena ini Zoom apa ni? Saya download Zoom apa tu? Meeting ya? Zoom for meeting. Sama je. Ini Dia satu je. Ini Zoom for meeting. Zoom meeting. Okey. Okey. Banyak Zoom macam. Banyak Zoom. Ustaz saya nak tanya, Ustaz tak cuba Google Hangout Ustaz? Google Hangout saya tak cuba. Itu okey lagi Puan? Saya Tapi buat kita dengan internet. saya pakai Google Hangout. Out tu lah. Dia boleh share screen semualah. Boleh share screen. Okey, boleh saya cuba tengok. Semua pakai yang tu ke? Student universiti semua pakai tu. Sekarang ni. Okey. Sebab saya sebenarnya saya pakai yang ni, saya share screen, saya pakai iPad. Tuan-tuan perasan tak ada dua user, ARQLC dengan Kamil Faizin tu? Yes. Okey, jadi saya pakai yang ni. Saya conteng kat sini. Sebab tu saya pakai Zoom sebab saya boleh conteng kat sini dan saya yang ini pakai akaun Ar-Rahmah lah. Lepas tu yang saya bercakap ni pakai Kamil Faizin. Jadi yang kalau Ustaz pakai Hangout, Ustaz boleh share dalam skrin. Ustaz boleh tulis type dalam skrin. You tak perlu tulis but you type on the screen and at the same time display pada ni. Boleh juga, cuma komputer saya ni tak boleh tulis. Saya suka tulis tangan sebenarnya. Jawi ya. Okey. Jawi sebab nak tulis, nak conteng. Kan, nak dapat tapi saya boleh tengok lah Google Classroom tu, Google Hangout tu, mana tahu kita boleh gunakan tu kan. Sebab Zoom ni kadang-kadang ada limitation dia juga. Macam tadi 40 minit semua kan. Mungkin waktu-waktu sekarang ni dia bagi free kot untuk beberapa kali kan. Okeylah, itu sajalah. Jadi insya-Allah saya untuk akan datang ni, saya ini sebenarnya testing je malam ni. Tak tahu lama macam ni pula kan. Saya ingatkan nak buat dalam sejam. Tapi lah Ustaz lama ni. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih lah Ustaz. Barakallahu fikum. Okey, jadi insya-Allah kita cuba macam mana saya kata. Saya pun tak tahu macam mana nak arrange dari segi topik apa, dari segi macam mana perbincangan. Sebab saya rasa saya buat ni sebab saya rasa macam kadang-kadang tu bila ada soalan dalam WhatsApp tu, saya nak type, nak tulis tu jadi panjang. Jadi saya rasa why not kita kumpul dalam satu session macam Zoom ni dan kita boleh discuss sama-sama, bercakap. Jadi tak adalah penat kita nak type, nak tanya, dan orang yang nak menjawab tu pun mungkin ada sahabat-sahabat kita yang tahu tapi dia rasa macam Allah berat pula nak tulis jawi dalam phone ni kan. Yang saya buat macam ni lah. Ustaz, yang recording tu kita boleh siapa? Saya punya tuan-tuan perempuan tak payah risau. Saya dah record dah. Sekarang ni memang actually saya record daripada awal tadi. Jadi lepas habis record ni saya akan masukkan dalam YouTube.
Tuan-tuan boleh tengok lah. Nampaklah muka masing-masing. Cakap. Ada. Tapi tak besar lah. Dia ada kecil lah. Jadi nampak lah. Tapi muka cik bebas tak nampak dalam. Ustaz, apa tajuk YouTube tu? Yang mana? Yang Ustaz kata akan masuk dalam YouTube. Ada nama Ustaz lah cuy. Oh tak. Saya masuk under Ar-Rahmah punya. Tapi saya mungkin saya privatekan kot. Saya akan bagi link saja kat tuan-tuan untuk buka. Kalau sebab apa? Kalau orang yang tengok pun tak apalah. Dia pun kan nak boleh participate. Kan? Boleh juga. Nanti saya tengoklah macam mana nak bagi open. Tak ada masalah pun. Boleh je. Sebab kita ini discussion. Kita dia orang tengok je lah. Kan? Aku diorang pening pula kan buka discussion, orang ni cakap macam ni, orang ni cakap macam ni. Kita kan itu belum pening pun Ustaz. Jadi itu saya plan macam itulah. Kita cuba kalau ada topik ke apa ke, dan kita boleh cuba bincang lah. Tapi setakat ni saya cuba tengok apps lain macam tadi Puan Haji Fatimah cadangkan kita pakai Google Hangout tu. Nanti saya cuba tengok macam mana. Kalau saya rasa okey, mungkin kita boleh pakai yang tu lah. Ataupun kalau saya mungkin complicated, saya return yang ni lah. Tapi kalau Ustaz nak tulis, better ni lah, Zoom lah. Kalau Ustaz return Zoom sebab saya pakai, belajar Ustaz nak tulis tu, saya tak beli pen lagi Ustaz. Allah. Macam saya pakai ini. So saya ada pen. Jadi komputer ni nampak muka saya. Kemudian saya tulis semua kat pen. Jadi mudahlah saya nak ni kan. Dan actually kalau tuan-tuan pakai laptop ataupun pakai phone, nak share screen pun boleh. Saya boleh tuan-tuan boleh share. Tak ada laptop pun nak curi. Kalau pakai laptop boleh share. Macam Haji Fatimah, kalau Haji Fatimah nak share, buka je, saya akan allow dekat sini bagi dan Haji Fatimah kena request, lepas tu terus boleh buka. Jadi tak perlu nak angkat-angkat ke, nak tunjuk, nak hantar snapshot ke, tak perlu. Terus keluar. Jadi semua orang boleh tengok. Bukan saya seorang je lah maknanya. Pakai laptop kan lebih smart lah. Lebih ni lah, lebih mudah lah. Okay? InsyaAllah. Jadi itu sahajalah. Ada apa-apa soalan ke tuan-tuan? Ustaz nak tanya sikit ni pasal video KUE yang mana ni? 195 ni. Okay. Ada siri of surah kan yang Ustaz bagi tu kan. Dia ABC tu ada kategori tu. Saya buka tengok lah. Tengok nak jadi bila meaning tu tahulah, tapi kita nak A ke nak B, kadang-kadang dia punya definition tu kita tak boleh nak tangkap. Itu nak ini yang mana? 195 video. Saya tengok balik. Saya pun dah tak ingat nombor dia. Siri 195. 195, okey. 195. Bila besok kategori kat A ke B itu, sebab tu saya buka balik. Tak ada pun ayat ni yang mengatakan. Sebab nak cari kan dia ada anak dengan adik ada kesaudara. Yang 13 tak ada dan nama sister dia tak ada dalam tu. Jadi macam mana tengok. Okey. Tapi saya tengok balik, saya cuba check balik lah kategori tu kan. Sebab saya pun tak ingat dah mana banyak sangat series. Okey. Laju. Okey. Saya ada perasan satu ni, application dia group Zoom group chat, ada boleh chat kan? Jadi kalau nak hantar, tuan-tuan boleh hantar juga. Saya rasa ikut sini. Soalan ke apa ke kan. Kalau rasa macam takut nak join sekali, takut ni, boleh PM kat sini. Boleh semua orang nampak lah. Ada dapat tak mesej saya? Assalamualaikum. Ada. Ada baru kan? Okey. Itu je lah. So yang merah tu. Ya, yang merah. Saya ada hantar tulis kan. Jadi kalau nak tulis ke apa ke, boleh tulis kat sini lah. Ada orang jawab lah tu. Saya.
Kalau chat satu tulis. Pakai phone ke Cik Iba? Tak boleh lah. Pakai phone. Saya pun tak pastilah kalau phone ni sebab phone dia sempit sikit kan. Okay. Pakai apa? Yusuf pakai apa? Handphone. Pakai handphone boleh Enggak pakai apa? Tak pakai komputer. Saya pakai komputer. Okeylah Ustaz, siang Ustaz. Okey, insyaAllah. Jadi nanti apa-apa bincang boleh kita bincang kat grup lah macam mana kalau ada topik lain ke apa kan. Tapi macam saya cakap, kalau tuan-tuan ada nak share, boleh tuan-tuan boleh nak start dulu, boleh start dulu, ataupun kalau rasa segan ke, saya boleh start dulu dan saya pass baton lah ataupun pass mic. Memang segan selalu. Sebab apa Ustaz Abdullah kata nak melatih setiap student supaya boleh mengajar. Orang pilih topik. Semenjak fikiran berkarat dah Ustaz. Allah. Yalah. Tapi tak apalah, dia dengar kita buatlah. Cumanya saya bagi saya kalau siapa yang tak dapat join, tak ada masalah saya rasa. Sebab kita memang record. Jadi siapa yang join saya buat je. 2 orang, 3 orang ke saya buat je lah. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey. Itu saja. Okey, sekian. Itu Terima kasih banyak Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semua. Barakallahu fikum. Sahabat-sahabat. Ya, terima kasih. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat Hari Raya semuanya. Selamat Hari Raya. Eid Mubarak. Itulah. Selamat Hari Raya. Kita tak payah lagi 2 hari kot. 3 hari. Kita kembali Karim. Qabalallahu minna minkum. Okey, saya kumpul. Stay home safe. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.